Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, baru-baru ni ada beberapa isu yang agak menarik untuk kita berikan reaction. Kita pergi kepada isu-isu ini satu persatu. Perkara pertama yang sekarang jadi viral di media sosial ialah berkaitan tentang ada AJK daripada masjid daripada kalangan bukan Islam. Menariknya ada satu kenyataan daripada Ustaz Mukhtar di UP. Dia sebut tentang isu ini juga. Dia kata boleh dah orang Islam bersiap sedia kut-kut lepas ni dilantik sebagai AJK kuil dan gereja pula. Apakah negara sedang bergerak ke arah pelaksanaan pluralisme? Secara tegar, ada tak mana-mana mufti nak keluarkan fatwa apa hukum menganut fahaman pluralisme? Bercakaplah sikit, takkan bercakap pasal pantah boykot barangan Israel je. Lalu dia bagi satu keratan akhbar yang bertarikh November 27, 2020 yang menunjukkan pengurusi Masjid Ar-Rawdah Taman Rasa Sayang Zulkifli Muhammad bagaimanapun mengaku tindakan pihaknya itu akan menimbulkan persoalan dan salah faham orang Islam, namun sejak pelantikan dua AJK bukan Islam itu, ia memberikan reaksi positif. Masjid lantik AJK bukan Islam. Masalah Ustaz Mukhtar ni adalah dia tidak teliti. Dia nak angkat sentimen seolah-olah kerajaan sekarang ni kerajaan yang telah mengangkat nilai-nilai pluralisme sehingga para mufti perlu untuk mengeluarkan fatwa baru berkaitan tentang pluralisme. Sedangkan fatwa berkaitan tentang pluralisme telah dikeluarkan oleh banyak negeri tentang isu ni. Salah satunya adalah fatwa daripada negeri Sabah. Fatwa ini menyebutkan Muzakarah Majlis Fatwa Negeri Sabah tahun 2006 telah bersidang pada 27 hingga 28 Jun 2006, 1 hingga 2 Jamadil Akhir 1427 Hijriah, bertempat di Bilik Mesyuarat Pejabat Mufti Negeri Sabah, Kota Kinabalu Sabah bagi membincangkan mengenai perkara fahaman liberalisme dan pluralisme menurut pandangan Islam, dan telah bersetuju memutuskan untuk diwartakan di negeri Sabah bahawa liberalisme bermaksud satu aliran pemikiran yang memberikan kebebasan mutlak kepada individu dalam mentafsirkan ajaran Islam tanpa terikat dengan dasar dan sumber ajaran Islam yang telah disepakati oleh para ulama muktabar. B. Pluralisme bermaksud fahaman atau keyakinan bahawa agama Islam adalah sama dengan agama-agama lain dan tidak ada mana-mana agama yang boleh mengaku agamanya lebih benar dari agama lain. C. Kedua-dua aliran pemikiran dan fahaman ini adalah sesat dan menyesatkan serta boleh membawa seseorang itu keluar dari agama Islam. Tarikh warta 7 September 2017. Maksudnya kalau Ustaz Mukhtar nak cari tentang fatwa pengharaman pluralisme memang dah keluar. Tak payah tunggu-tunggu hang nak pergi cari ataupun tak pergi cari, ataupun hang sengaja buat satu provokasi dengan tujuan untuk nak membuat huru-hara ke dalam masyarakat. Bahkan satu perkara yang agak pelik juga apabila Ustaz Mukhtar keluarkan kenyataan seperti itu, kerana tarikh bagi artikel itu ialah 27 November 2020. Ini yang dikongsikan oleh Ustaz Mukhtar ni. Tarikh tu 27 November 2020. Dia nak buat sentimen tentang kerajaan hari ni, sedangkan tahun 2020 ni parti yang dibawa oleh Ustaz Mukhtar inilah yang memerintah. Parti PAS memerintah pada ketika itu. Kalau dia nak kata tentang isu pluralisme, adakah dia nak kata bahawa parti PAS yang bawa pluralisme? Jika sentimen yang nak dibawa itu adalah sentimen kepartian ataupun sentimen kerajaan yang memerintah. Saya membaca satu komentar Najib Bakar tentang hal ni. Dia kata, aku baru screenshot status Ustaz Mukhtar Senik, pimpinan PAS Pahang ini. Dia nak bawa naratif pluralisme agama dalam negara. Cuma itulah dia bawa keluar berita tarikh November 2020 sewaktu PAS dalam kerajaan. Ni dah lain level dah ni. Hilang akal. Ini masalah ada. Emir AH kata, mereka selalu bawa naratif PAS adalah Islam. Tak masuk PAS seolah tak ikut Islam. Mereka boleh ada wakil bukan Islam dalam parti, tetapi masyarakat tak boleh ada wakil bukan Islam dalam AJK Surau. Gerakan mereka seperti Zionis Israel, kaum yang menganggap agama dan kemuliaan hak eksklusif mereka. Yakni hanya mereka boleh tentukan bagaimana komuniti hidup bersama, apa yang dan bagaimana kaedah dakwah, hidayah dan syurga milik siapa. Mereka sekarang ini jemaah yang rosak dari kepala sampai usus. Mereka sudah jauh tersasar dari tarbiyah almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat dan Ustaz Fadil Nur. Majlis Raja-Raja mesti ambil tindakan tegas ke atas mereka. Itu kenyataan daripada banyak lagi komentator-komentator di dalam Facebook. Bahkan Ustaz Mukhtar apabila jadi isu macam ni, Ustaz Mukhtar dia off komen. Jadi tak boleh orang komen dekat situ sesuka hati. Macam-macam yang dia buat. Tapi naratif yang dia nak bawa tu adalah naratif yang tidak bagus. Pun begitu kita nak sebutkan bahawa isu ni bukan hanya berlaku tahun 2020, tetapi sekarang pun masih berlaku
berlaku juga apabila baru-baru ini keluar satu kenyataan daripada Majlis Agama Islam Negeri Melaka. Di sini jelas menunjukkan bahawa Majlis Agama Islam Melaka, Pusat Islam Melaka telah membuat kenyataan tentang isu perlantikan jawatan kuasa Kariah Masjid dan jawatan kuasa di Negeri Melaka. Antara yang dia sebut ialah pencalonan jawatan kuasa Kariah Masjid dan jawatan kuasa surau daripada Japerun B bagi kawasan di mana YB adun kawasan bukan beragama Islam. YB adun kawasan boleh mencadangkan senarai jawatan kuasa dengan sokongan JPKK atau Setiausaha Japerun yang beragama Islam. Penyelaras Japerun bertanggungjawab terhadap cadangan keanggotaan jawatan kuasa Kariah Masjid dan jawatan kuasa surau di kawasan Pembangkang, Dun Bamban dan Dun Sungai Udang. D. Pencalonan hendaklah mendapat pengesahan dan persetujuan daripada ketua bahagian masing-masing. Jadi bila jadi isu macam tu, keluarlah naratif seolah-olah orang bukan Islam boleh ambil bahagian tentang pengurusan di masjid. Sahabat-sahabat, jangan terlalu politik terhadap isu yang tak perlu dipolitikkan. Kenyataan daripada Majlis Agama Islam itu cukup jelas bahawa adun-adun memang bertanggungjawab terhadap pengurusan jawatan kuasa, pencalonan penjatuhan kuasa di dalam masjid. So tak ada masalah bab tu. Tetapi kalau ada adun daripada kalangan orang bukan Islam, bagaimana nak uruskan? Maka adun itu boleh mencadangkan wakil-wakilnya. So tak apa masalah daripada kalangan orang Islam. Jadi siapa yang akan uruskan masjid itu? Orang Islam juga. Apa masalah dekat situ? Banyak lagi kes-kes yang patut kita angkat. Tapi kes yang simple macam ni tak perlulah nak buat teruk. Orang-orang parti politik banyak benda hang boleh uruskan. Banyak masalah masyarakat, masalah rakyat yang tak selesai-selesai. Tapi takkan masalah ini pun hang nak pergi pening kepala lagi. Itu isu pertama sahabat-sahabat yang saya rasa itu adalah projek-projek yang cuba untuk membodohkan masyarakat pada satu perkara yang kebanyakan kita pun telah faham. Tetapi ia adalah cubaan yang tak bagus untuk projek memandaikan umat dengan ilmu. Satu lagi sahabat-sahabat, satu berita yang cukup menarik daripada Perdana Menteri kita di Amerika Syarikat. Kita tahu bahawa ramai orang mengkritik Perdana Menteri kita dalam usaha-usahanya membantu rakyat Palestin. Walaupun kita kalau melihat apa usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita itu, ia adalah usaha yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup bagus dan cukup-cukup bersifat bertindak berbanding duduk sahaja. Bahkan mesyuarat tertutup APEC baru-baru ini juga sangat-sangat menarik. Najib Bakar sebut, tegas dan keras mesej PMX di depan Presiden US Joe Biden di persidangan APEC 2023 San Francisco. Beliau menekankan pemimpin dunia perlu memberi keutamaan kepada keamanan dan hak kemanusiaan. Kekejaman rejim perlu dihentikan sekarang. Untuk makluman kawan-kawan, ucapan PMX ini tidak disiarkan secara langsung kepada awam. US cuba mengawal konten yang boleh dikeluarkan. Secara langsung telah dihentikan selepas ucapan pembukaan oleh Joe Biden. Selepas itu, mesyuarat diadakan secara tertutup tanpa media kecuali media pihak US. Macam mana boleh dapat video ni? Ucapan ini disiarkan kepada wakil pimpinan negara yang menunggu di launch. Juru kamera PMX yang berada di launch merakam ucapan PMX menggunakan telefon. Sebab tu kualiti audio tak berapa jelas. Delegasi Malaysia sebenarnya telah meminta footage rasmi ucapan PMX tapi pihak US tak nak bagi. Alhamdulillah, nasib baik ada video ni. Kawan-kawan, kita perlu bersama PMX dalam isu ni. Tak kiralah apa kiblat politik kita. Ini bukan masa nak politikkan tragedi di sana. Bukan masa nak tunggang isu kekejaman rejim untuk manfaat politik kepartian. Semua kita nak keamanan. Semua sayang dan simpati terhadap Palestin. Aku harap para mufti dan agamawan seluruh Malaysia dapat ulas dan sokong mesej tegas PMX kepada US. Kita kena beritahu seluruh dunia, seluruh rakyat Malaysia bersama sepakat dalam isu ini. Stop these atrocities now. Video ada di komen. Ini. Jom kita tengok video dia. Didn't ask for them the question thing. But some they made neutral. From the on the Palestinians, Ini dia cakap depan-depan Joe Biden ada depan tak? purely based on principle of justice. That's all that we are doing. Stop this atrocity. Stop killing children now, because every day means more babies to be killed. And then go for final food.
I'm saying this because it's important for this sort of minimum understanding of trust in member countries. And if we fail as not entirely, but as commitment, the whole world is but a joke when we have this important key this problem. I rest my case and I wait for Bruce Stewardship in 2024. I've also mentioned to President Peru to make sure that these concerns be outward with a concern usher and cannot find it. Thank you. Okay. Cantik sahabat-sahabat, Alhamdulillah kita telah menonton dan saya sangat berharap kita dapat bersatu dalam isu Palestin. Kita sangat berharap semua kita, tak kiralah orang yang boykot ke tak boykot ke, macam-macam usaha yang kita telah lakukan, yang penting kita mesti memberikan sokongan kepada rakyat Palestin dan menunjukkan solidariti kita seperti mana PMX kita yang telah memberikan kenyataan yang bersifat kenegaraan yang diucapkan terus kepada sidang APEC, terutamanya bercakap terus di hadapan Joe Biden, Presiden US. Itu adalah satu perkara yang cukup bagus dan cukup berani, dan itu bernamanya baru anak jantan. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, saya nak ingatkan sahabat-sahabat, apabila saya berikan reaction, tujuan saya bukan nak jatuhkan sesiapa ataupun nak malukan sesiapa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya juga tidak menggiring anda memilih parti politik yang sekian-sekian. Contohnya hari ini kita mengkritik kenyataan daripada Ustaz Mukhtar Seni daripada PAS, kemudian kita memberikan pujian kepada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu bukan bermaksud bahawa saya adalah orang PH, saya adalah pembela PH, bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah kita sentiasa membela kebenaran, kita sentiasa mengkritik perkara yang membodohkan masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak kerana anda menonton. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sekarang YouTube dia ada satu function yang cukup menarik, iaitu Super Thanks. Dekat bawah anda boleh tekan untuk nak support saya berapa banyak yang awak nak. Tekan Super Thanks di bawah, dan saya juga galakkan anda untuk dapatkan buku-buku yang saya tulis sendiri, yang saya buat semakkan, yang saya buat terjemahan di link yang ada di bawah. Antara buku yang saya sangat cadangkan tetapi limited stock ialah buku Sahih Al-Bukhari. Harga dia adalah RM655. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.